Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan nilai barakah yang diberikan Allah kepada kita, keizinan yang diberikan Allah kepada kita, dan satu fursah, satu peluang yang Allah beri pada kita, ada ruang kepada kita berjumpa setelah kita qiyam Ramadan. Pada bulan Ramadan, bulan yang berkat ini, dalam satu majlis ta'lim, hiwar ilmu kita. Alhamdulillah ikhwan, Allah memberi kepada kita nikmat demi nikmat. Siangnya nikmat puasa, masuk maghrib nikmat berbuka. Selepas itu nikmat qiyam lagi. Selepas itu Allah tambah lagi nikmat boleh duduk berbincang dalam majlis ilmu. Mungkin ini yang Allah Ta'ala katakan kepada kita, Allah bimbing kita dalam surah Luqman. Allah katakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah sempurnakan kepada kamu, kata Allah, nikmatnya secara zahir dan secara batin. Tapi Allah kata, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tapi manusia ini, kata Allah, dia menentang Allah, dia bantah dengan Allah tanpa ada petunjuk dan tanpa ada panduan yang menerangi dia. Alhamdulillah, ikhwan a'azakumullah, saya tidak keseorangan pada malam ini. Saya ditemankan, ataupun saya hanya peneman, bersama dengan tokoh kita, Tuan Guru kita, bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Jailani. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersama dengan Dr. Ustaz Ahmad Jailani, kita bersantai-santai pada waktu ini untuk berbincang, mengambil manfaat, mengambil panduan, mengambil ilmu, kita bongkarkan balik berkenaan dengan kita akan memasuki 10 malam terakhir. Kita cuba melihat bagaimanakah contoh para mutaqaddimin yang kita panggil dengan generasi salafus salih, yang mereka ini mendapat kurun yang mufaddalah, kurun yang penuh dengan kelebihan. Khairun nasi qarni, itulah perkataan yang pertama Nabi sebut dalam riwayat Muslim, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang di belakangnya, yang di belakangnya. Ini adalah kurun yang mufaddalah, yang ada kelebihan, ada keunikan, ada keistimewaan. Kurun ini seperti kata Imam Darul Hijrah, Imam Malik, betapa umat ini tidak akan jadi elok kalau tidak mengambil dan melihat apa yang telah mengelokkan umat sebelum daripada kita, iaitu umat pada kurun mufaddalah. Iaitu bagaimana mereka melalui 10 malam terakhir. Saya nak memulakan, sebelum saya pergi kepada doktor kita, iaitu bidayah dia. Saya memulakan dengan perkataan yang disebut oleh Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Dia menggunakan perkataan bahawa Ramadan ini ada bidayah dan ada nihayah. Bidayah Ramadan ada permulaan, dan dia ada dia punya ujung dia, pengakhir dia, penutup dia. Bidayah Ramadan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sebut dengan perkataan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quran meletakkan bidayah yang paling azim.
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama yang Quran sebut disokong oleh hadis, bidayah dia sama. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Kata Syekh Maulud Al-Hanafi, kenapa diletakkan ihtisaban itu di belakang? Kerana ihtisaban tanpa iman kosong. Dia tak ada makna. Mengharapkan Tuhan, mengharapkan sesuatu tanpa iman. Dia kata kosong, tak ada makna. Dan iman tanpa mengharapkan Tuhan juga akan hilang makna. Akan hilang nilai dia, akan hilang barakah dia, akan hilang keunikan dia. Jadi Nabi menyebut pada kita dengan perkataan yang cukup syamil dan kamil. Sempurna, lengkap, elok. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dengan perkataan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Uniknya pada bahagian akhir ni saja kita tengok doktor ni. Unik hadis ni. Bila dia sebut imanan wa ihtisaban, dia guna perkataan ghufira lahu. Dia tak kata ghafara lahu. Dia datang dengan fi'il madhi majhul. Subhanallah. Seolah-olah kita tak usah bimbanglah dosa kita ni tak ada arah Tuhan tak ampun. Dengan majhul, kita nak tunjuk dosa mana Tuhan nak ampun. Dia ampun ke semua. Dengan dia tak bagi tahu. Sehingga ke ulama kita bincang dosa kecil ke, dosa besar ke. Sehingga secara literalnya perkataan dosa itu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Saya ingat di atas asas inilah saya nak doktor masuk campur sikit. Doktor tak nampak jalan masuk campur, saya jemput doktor masuk campur sikit. Macam mana kita nak jadikan bidayah ni doktor? Kita nak fahamkan diri kita dan kita nak fahamkan mujtama' kita, masyarakat kita, umat kita. Ini adalah bidayah dan bidayah ni penting kerana dia akan menentukan perjalanan kita sampai kepada nihayat. Silakan doktor. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Guru kita Ustaz Halim pada malam ni. Sebagaimana yang Ustaz Halim sebut, kami pun confused ni, keliru ni, siapa teman siapa ni. Ustaz Halim teman saya ke ataupun saya teman Ustaz Halim? Tapi tak apalah, kita saling teman menemani di antara satu sama lain. Kita saling tolong menolong di atas asas takwa, perkara kebajikan, kebaikan, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, apabila kita bercakap tentang bidayah, kerana permulaan kita dalam bulan Ramadan ini, khususnya bila kita merujuk kepada bagaimana cara salafus salih menghadapi keadaan ini, tidak adalah contoh yang lebih baik di kalangan salafus salih itu sendiri selain daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagindalah tuan guru kan kepada segala tokoh yang ada di kalangan para salafus salih. Maka kalau kita lihat kaedah yang betul dan attitude, sikap yang betul kepada permulaan segala permulaan ini, maka saya teringat kepada apa yang pernah berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat baginda, yakni Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dikisahkan, diriwayatkan dalam kedua-dua sahih Bukhari dan Muslim, iaitu berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan kepada baginda Al-Quranul Karim, yang mana Nabi bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, iaitu Iqra' alayya al-Quran, kan, bacakanlah untukku Al-Quran. Jadi itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi apabila ini didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, sudah tentulah Abdullah bin Mas'ud macam kita semualah, kita akan kehairanan bagaimana orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Quran itu diturunkan kepada baginda, kan, melalui perantaraan Jibril alaihi salam, kan, daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bagaimana Jibril alaihi salam melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh
untuk belajar tentang Al-Quranul Karim. Tetapi tiba-tiba pada ketika itu Nabi telah meminta kepada Ibn Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran, kan, bacakan untukku Al-Quran. Jadi ini yang disebut oleh para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, tentang bagaimana cara yang betul kita beribadat dengan Al-Quran. Sebab tadi Al-Fadhil Ustaz menyebut tentang bidayah, kan, bagaimana kita belajar tentang permulaan sesuatu. Kita memasuki bulan Ramadan dan sekarang ni kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Jadi rupa-rupanya para ulama ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa di antara cara kita beribadat dengan menggunakan Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, bukan sahaja dengan cara kita membaca Al-Quran, tetapi juga dengan cara kita mendengar orang lain membaca Al-Quran. Dan orang lain yang membaca Al-Quran itu, yang menariknya ialah berdasarkan hadis ini, boleh kita meminta orang yang kurang mulia daripada kita. Kan, orang yang kurang mulia. Sebab kalau kita banding antara Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud, sudah tentu kita setuju bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka itu yang menyebabkan para ulama ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa dalam kita beribadat, kita berinteraksi dengan menggunakan Al-Quran ini, maka kita boleh meminta orang yang lebih, yang sedikit ataupun yang tidak semulia kita, kan, kedudukannya yang lebih rendah daripada kita. Dan apabila Abdullah bin Mas'ud membaca salah satu ayat dalam surah An-Nisa itu, sampai kepada satu ayat, tiba-tiba baginda tersentuh ketika mendengar ayat tersebut. Jadi ini yang menunjukkan kepada kita bahawa apa yang paling penting ialah kita bukan sahaja kita mendengar Al-Quran, tetapi kita merenung kandungan yang ada dalam Al-Quran. Itu yang menyebabkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentuh. Dan ini yang disebut oleh ulama seperti Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa di antara khatam Al-Quran, dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan kita memahami maknanya dan merenung maknanya, kita tadabbur Al-Quran itu jauh lebih baik daripada kita mengkhatamkan Al-Quran. Sehingga kan to the extent sampai ke tahap Imam Ibn Qayyim mengatakan bahawa jikalau dibandingkan khatam satu Al-Quran dengan hanya membaca satu ayat Quran yang mana kita faham makna ayat itu dan kita tadabbur, kan, kita merenung, kita menghayati, mengambil pengajaran daripada ayat itu, maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa tadabbur satu ayat itu adalah lebih baik daripada kita khatam keseluruhan Al-Quran. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita memulakan sesuatu, kan, yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bidayah, kita memulakan sesuatu, kita memasuki garis permulaan kepada sesuatu perkara, apatah lagi ibadah sebesar Ramadan, kan, maka apa yang paling penting ialah kita faham segala tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya kita dapat melakukan dengan cara yang betul ibadat-ibadat sebagaimana yang disyariatkan kepada kita. Maka kemudian Al-Fadhil Ustaz sebut tadi tentang bagaimana kita diampunkan, kan, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia apabila dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui semua tuntutan daripada Allah terhadap kita sebagai hamba, maka itulah yang membawa kita kepada dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak jalan sebagaimana yang kita ketahui tentang bagaimana sifat al-ghafurnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Antaranya ialah jalan-jalan yang boleh menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum, antaranya ialah kita meminta ampun kepada Allah. Tetapi kita perlu tahu bahawa selain daripada kita beristighfar, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara spesifik kita menyebut apa dosa yang kita lakukan, kita dapati bagaimana agama mengajar kepada kita bahawa apabila kita melakukan sesuatu kesalahan,
kita ikuti kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka itu antara contoh perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Kita tenggelamkan dosa kita itu dengan pahala-pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang sepatutnya yang dilakukan oleh para hamba, khususnya apabila kita berada dalam bulan Ramadan yang juga kita sebut sebagai bulan yang penuh dengan rahmat ataupun kasihan belas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua, maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi saya nak banding dengan Ustaz ni, saya tak mampu nak jawab semua soalan Ustaz. Jadi nak kena Ustaz tambah lah pula. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ada satu rezeki yang Allah bagi pada saya ketika saya dengar Ustaz bercakap itu, perkataan yang Ustaz guna, tenggelamkan. Saya fikir saya mendapat rezeki daripada Allah malam ni untuk faham makna maghfirah itu. Jadi satu orang tu bila tersilap, tenggelamkan diri dia di dalam kebaikan. Jangan biar dosa itu timbul di atas, tenggelamkan. Oh subhanallah. Itu sangat rasa synchronize dengan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi perkataan saya Ustaz sebagai guru saya itu betul lah. Tidak silap lagi. Alhamdulillah. Saya nak ambil satu riwayat Ustaz daripada riwayat Tirmizi. Tirmizi menyatakan riwayat ini riwayatnya Hasan daripada Abi Umamah Al-Bahili. Iaitu cerita Nabi menyebut dengan perkataan uridat alayya mafatihu khazainid dunya wa kunuzil ardi faradattuha. Allah Ta'ala bentangkan ke atas aku, Allah bukakan kepada aku khazanah dunia dan kunuz al-ardi, segala kekayaan-kekayaan, kemakmuran dalam dunia ni. Tapi Nabi kata faradattuha, aku kembalikan balik, aku tak mau. Wa qultu, dan aku kata pada malaikat yang bentang tu, Nabi kata, aku kata, aju'u yawman wa ashba'a yawman, ahmaduka idza syabi'tu wa atadarra'u ilaika idza ju'at. Nabi kata, aku pilih untuk hidup sehari aku makan, sehari biarlah aku kenyang. Aku makan, aku tak makan. So hari yang aku kenyang, aku puji engkau. Hari yang aku lapar, aku tadarruk kepada engkau. Hadis ni seolah-olah dia macam bagi kepada kita satu pelajaran. Kita puasa, kita hidup dalam dunia ni, puasa itu sebagai satu package melengkapkan kita. Dia macam nak bawa kita kepada nilai kesyukuran. Jadi sekarang ni Ustaz, doktor, kita tak makan, kita tak minum, secara logiknya apa yang nak disyukurkan? Lepas tu ada makan lah, alhamdulillah. Tapi sekarang ni nilai dia, Nabi boleh menyebut kalau aku ada makan, aku kata alhamdulillah. Hari aku tak ada makan, aku nak tadarruk pada engkau ya Allah. Jadi yang ni Ustaz, nak keluarkan daripada Ramadan ni sebagai bidayah kita. Sebab akhirnya kita nak pergi kepada satu yang besar. Nak dapat sesuatu yang besar, kalau tak dimulakan dengan yang macam ni, macam budak sekolah kalau tak usaha belajar, bertekun, tiba-tiba result dia nak dapat cemerlang. Result tu kesudahan lah bidayah dia. Nihayah dia. Tapi bidayah dia ni sampai tak belajar, tapi harap nak cemerlang, dia macam tak berapa kena dengan fitrah. Saya ingat kalau ada orang tak belajar, tapi boleh berjaya, saya ingat ini 1 in a million lah kot, bonus lah kot. Tapi kita daripada awal kalau tak jaga Ramadan, di hujung tu nak harap Lailatul Qadar, jadi macam tak synchronize. Tapi yang ni Ustaz, nak bawa Ramadan kepada nilai kesyukuran tu, nak minta Ustaz bagi satu dampakkan sikit. Macam mana kita nak asuh hati kita ni supaya Ramadan nilai kesyukuran tu. Sila Ustaz. Ini jadi satu sesi saya jawab semua soalan. Pandai Ustaz Alim. Dia pandai. Ustaz Alim dia seorang yang tawaduk.
Dia suka lebihkan orang lain, muliakan orang lain. Itu kita terimalah kan. Penghormatan itu, tapi ini tidak, it's unfair. Tapi untuk meraihkan apa yang diutarakan oleh Ustaz Alim tadi, sebenarnya kita sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Alim sebut, kita kena mulakan dengan yang kecil dulu. Kan, kalau kita susah untuk mengenal pasti apa yang patut kita berterima kasih kepada Allah, kan, kita gagal untuk bersyukur di atas nikmat yang kecil, maka kita susah untuk berterima kasih dan bersyukur untuk perkara yang lebih besar. Sebagaimana contoh yang disebut oleh Ustaz tadi, iaitu bila kita berbuka puasa pun, kita menerima apa-apa saja perkara yang kecil sekalipun, kita nampak itu adalah nikmat yang kecil, kan, berbanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Tetapi kita diajar untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita diajar untuk berdoa kepada Allah Taala, kita diajar untuk mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Jadi seringkali manusia memandang nikmat makan itu adalah satu nikmat yang kecil berbanding dengan perkara lain. Tetapi sebagaimana yang kita sedia maklum, bahawa dalam agama kita ini kita diajar untuk berterima kasih dan bersyukur kepada semua benda, semua perkara. Sebagaimana kita diajar untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dalam semua perkara. Daripada perkara yang kecil pun kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Jadi apabila kita telah melatih diri kita, khususnya dalam bulan Ramadan, kita melatih diri kita untuk bersama-sama dengan keluarga sebagai contoh, sehingga kan dalam hadis menyebut pada 10 malam yang akhir, baginda Nabi SAW mengejutkan keluarga baginda, kan, untuk sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara perkara yang sering kali dipandang enteng oleh ramai di kalangan kita. Ramai di kalangan kita, mereka hanya baik diri mereka sendiri, kan. Mereka mungkin rajin untuk mengaji, untuk ikut kuliah Ustaz Alim, kan. Pagi pun kuliah Ustaz Alim, petang pun kuliah Ustaz Alim, kan. Baguslah, yang tu bukan kata tak bagus, bagus. Tetapi isterinya bagaimana? Kan, suaminya macam mana? Kan, anak-anaknya macam mana? Kita tidak mahu, kita hanya memperbaiki diri kita seorang. Kan, kita rasa kita sudah pun menjadi hamba yang saleh dengan berada dalam majlis zikir, tetapi ramai di kalangan kita yang terabai, kan, mungkin tak disengajakan, tetapi terabai tentang aspek juga untuk membawa anak mereka ataupun pasangan mereka untuk sama-sama menerima pahala ataupun anugerah rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam agama kita, sebagai contoh, sebagaimana yang Ustaz Ali sebut tentang soal bila kita makan sebagai contoh, maka antara yang disyariatkan kepada kita, bismillah adalah antara contoh ungkapan yang diperintahkan, dan ulama fiqh mengatakan itu adalah sunat, kan, untuk kita membacanya ketika kita hendak makan, dan itu memadai untuk kepada keseluruhan orang yang makan bersama-sama dengan kita, yang berada satu jemaah, satu kumpulan dengan kita ketika kita berhadapan dengan makanan itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa bila kita mendengar, kan, bisa perkataan bismillah diucapkan oleh seorang ayah sebagai contoh, ataupun seorang anak, maka dia memadai, dia merangkumi keseluruhan bulatan yang mengelilingi makanan itu. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa agama mengajar kepada kita bahawa sesuatu kebaikan itu dia boleh memberi kesan kepada keseluruhan orang yang berada hampir dengan kita, kan, dengan syarat kita menggunakannya dengan cara yang betul, kita mengamalkan dengan cara yang betul. Maka sebagaimana yang saya sebut sebagai contoh tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan, kan, ahli-ahli keluarga Nabi apabila untuk beribadat kepada Allah Taala. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita jangan lupa, kan, kepada anak kita, kan. Kita mungkin sembahyang subuh, kan, kita mungkin berjemaah subuh, kan, kita mungkin sebelum subuh kita membaca Quran, tapi bagaimana dengan anak kita, kan? Adakah anak kita juga mencontohi amalan yang kita cuba popularkan dalam rumah kita, atau bagaimana? Jadi ini antara perkara yang perlu kita berikan perhatian.
Maka kita diajar supaya menjadi seorang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan kita dapat nikmat pun kita menyebut alhamdulillah, dan juga dalam keadaan kita menerima perkara yang kita tidak puas hati pun kita menyebut alhamdulillah ala kulli hal. Dalam untuk semua keadaan, apa keadaan sekalipun kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya ialah setiap perkara yang Allah Taala jadikan kepada kita itu, kita tidak mengetahui apakah hikmah dia, apakah kebaikan yang terselindung di sebalik apa yang terjadi. Maka dengan sebab itu, walaupun kita hanya boleh makan sebutir tamar sekalipun, ataupun satu biji kurma, ataupun kita hanya dapat makan nasi tanpa lauk sekalipun, kan kita diajar untuk mengucapkan alhamdulillah, kan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita lihat bagaimana manusia yang banyak makanan pun, kan, rupa-rupanya bukan semua sihat, kan. Ramai juga dengan sebab banyak makanan itu penyakit menimpa mereka, sehingga kan hari ini kita mendengar ramai orang mulai berpuasa, kan, intermittent fasting, kan, IF, bukannya berpuasa untuk mendapat redha Allah, kan, tetapi berpuasa untuk pastikan perutnya cantik, kan, pinggangnya cantik. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa manusia akhirnya meninggalkan keseronokan, kesedapan dan sebagainya untuk mencapai sesuatu impian keduniaan, kan, duniawi. Instead of untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak bermaksud, Ustaz, bahawa orang yang buat IF tu tidak patuh kepada perintah Allah, bukan maksud begitu. Orang yang melakukan IF juga orang yang patuh kepada perintah Allah kalau dia perbetulkan niat, kan, dia jaga kesihatan kerana berpegang kepada la darara wala dirar. Sebagai contoh, dia mengetahui bahawa tubuhnya itu adalah amanah daripada Allah Ta'ala, maka dia perlu jaga tubuhnya. Maka apabila dia perbetulkan niat itu, walaupun dia melakukan IF, bukan puasa yang sebagaimana definisi puasa, ibadah yang kita lalui sekarang ini, tetapi itu juga boleh menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, pada pendapat saya, Ustaz, kita diajar untuk bersyukur, kan, walaupun dalam perkara yang kita anggap remeh ataupun perkara yang dianggap sebagai titik bengik, perkara yang kecil semata-mata. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya nak bawa sedikit perbincangan kita ni, Doktor, kepada, ialah kerana tajuk kita ni bagaimana salah menyambut 10 yang akhir, kan. Saya nak bangkitkan dua isu, dua perkara. Satu berkenaan dengan kerana Ramadan ni bulan Quran. Satu. Yang kedua, i'tikaf. I'tikaf. Saya terlihat perkataan i'tikaf ini yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Saya notakan, Ustaz. Kalau saya tersilap nota, Ustaz betulkan saya. Minta panduan. Siapalah saya untuk memperbetulkan Ustaz. Saya nak mendapat pandangan Ustaz, Doktor, dalam bab ni, sebab saya tengok ini semua soalan untuk saya. Tidak. Ini bukan soalan. Saya minta pandangan. Saya minta pandangan Doktor. Saya mulakan dulu, saya minta pandangan Doktor, supaya dia fair balik, kan. Tadi unfair. Saya bagi dia fair balik. Jadi fair and square. Fair and square. Para penonton yang menyaksikan rancangan live kita juga boleh kemukakan soalan, insya-Allah, takat yang termampu. Imam Ibn Qayyim menyebut panjang, tapi saya notakan tiga perkara yang Imam Ibn Qayyim katakan berkenaan dengan i'tikaf dahulu. Satu, dia kata apa? Dia kata i'tikaf ini, di antara hikmah yang ada dalam i'tikaf adalah jalan menuju Tuhan. Dia guna perkataan itu kerana dia kata dalam i'tikaf itu ada limpahan rahmat Tuhan yang sangat besar. Pada siangnya kita puasa, pada malamnya kita qiyam, dan kita duduk pada sebaik-baik tempat, sebaik-baik rumah, seberkat-berkat rumah, dan kita ikat perkataan kita, makan kita, minum kita dengan adab berada di dalam rumah Allah. Dan dia kata, kita memisahkan diri kita selama 10 hari itu dengan dunia, kita tidak sibuk dengan dunia, kita membawa jiwa kita, fikiran kita melihat kepada kehidupan kita yang kekal abadi. Dia kata ini benar-benar perjalanan ruhi.
kita khalwat secara ruhi. Dan ini dia kata menjadi cahaya kepada kita. Daripada dunia, hati kita dapat cahaya sampai kita masuk kepada tempat persinggahan yang pertama, kubur, sampai kita keluar daripada kubur sampai ke mahsyar, kita akan berada dalam keadaan cahaya hati kita. Bila tengok Imam Ibn Qayyim terang, yang saya dapat kutip ni, melihat dengan makna iktikaf yang kita faham daripada dulu, doktor. Tak nampaklah benda yang macam ni. Iktikaf kita ni maknanya sekadar duduk dalam masjid, tak balik, ada pahala besar. Tapi hikmah iktikaf itu macam tak dibongkarkan. Rupanya kita lihat dalam tulisan para mutaqaddimin ni, hal iktikaf itu sangat dikaitkan dengan puasa Ramadan. Dan kalaulah kita beriktikaf di luar Ramadan, kita pada masa tak puasa, bahkan sebahagian ulama mensunatkan kita puasa juga. Supaya masuk dalam rumah Allah, iktikaf biarlah kita puasa. Dan iktikaf dengan Ramadan ini sangat dahsyat. Jadi macam mana doktor kita nak ambil iktikaf ni, nak bagi tahu kepada umat kita, iktikaf ni ada benda lain sebenarnya dalam dia. Dia ada maqasidnya lain. Dia ada fiqh hati. Jadi saya macam kekurangan bahasa lah, saya minta bantuan doktor. Saya kekurangan bahasa. Macam mana nak kita nak angkat ayat-ayat bagi umat nampak bahawa sunnah iktikaf 10 malam terakhir ni telah dijalan oleh mutaqaddimin. Yang awal-awal tadi doktor sebut dengan perkataan apa? Guru kita, Rasulullah tu adalah guru kita, contoh kita, suri teladan kita. Nak fahamkan kepada diri saya khususnya bahawa iktikaf ini ada kepada penyucian hati yang sangat besar. Apa pandangan doktor? Ini bukan soalan, saya kata apa pandangan doktor? Wallahu a'lam. Saya ingat tadi masa Ustaz Alim mulakan kalimah tentang iktikaf, saya dapat idea dah nak kena ke Ustaz Alim pula. Nak tanya soalan dekat Ustaz Alim. Ustaz Alim perkena saya dulu lagi. Baik. Tak apalah, siapa-siapa pun. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya dalam fiqh, bila kita bercakap tentang fiqh, dia ada istilah yang kita orang-orang belajar ni, orang yang educated ni sebut minimum requirement, kan? Apa dia benda yang paling minimum yang wajib kita buat untuk memastikan perkara itu sah, kan? Tetapi ia tidak mencapai keseluruhan apa yang kita patut dapat kerana kita hanya buat benda yang minimum, kan? Kita tidak melakukan keseluruhannya. Sebagai contoh lah, sebab kita dalam masyarakat kita ni, majoriti masyarakat kita claim mereka bermazhab Syafi'i. Sebagai contoh, bila kita belajar dulu di sekolah, saya masih ingat saya belajar di sekolah dan percaya Ustaz Alim pun sama, waktu kita belajar di sekolah, ustaz-ustazah mengajar kepada kita tentang cara-cara ambil air semayang, ambil wudu, kan? Dan antaranya ialah paling kurang 3 helai rambut. Kan, paling kurang 3 helai rambut. Maka sebab tu kita tengok ada di kalangan rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang dia basahkan jambul dia. Kan, dia buat sedikit saja. Baik, maka kalau kita bercakap tentang fiqh, maka ia sah, kan? Ia sah. Tetapi ia tidak memenuhi kehendak sebenar. Kenapa? Sebab kehendak sebenarnya ialah mengikuti sunnah, kan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu keseluruhan, kan, keseluruhan kepala kita. Jadi itu contoh mudah untuk kita faham, walaupun saya percaya analogi ini tidaklah begitu tepat, tetapi sekurang-kurangnya untuk memudahkan kefahaman bahawa dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada tahap yang minimum, kan, untuk memastikan ibadat kita itu sah. Tetapi dengan sebab kita hanya melakukan perkara yang minimum, maka kita tak dapat faedah secara maksimum. Maka begitulah bila kita basuh kenderaan, kita basuh secara minimum, ambil syarat, kan, buang lumpur, sekadar itu, maka kereta kita tak wangi, dalam kita tak bersihkan. Jadi begitulah cara yang mudah untuk kita faham. Maka begitulah iktikaf. Kan, iktikaf sebenarnya saya nak tanya Ustaz Alim, tapi Ustaz dah tanya saya dulu, kan. Kalau kita tengok masyarakat kita hari ini, macam mana kita nak tinggalkan pekerjaan kita? Sebab untuk kita dapat cuti 10 hari,
Bukan semua orang mudah untuk dapat cuti 10 hari untuk hari-hari terakhir bulan Ramadan, supaya untuk membolehkan kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa putus. Sebab sebahagian ulama sampai meletakkan syarat yang sangat ketat, kan, iaitu tidak boleh putus, kan, perlu berterusan. Kecuali sebagaimana yang Ustaz sebut tadi tentang dalam mazhab Syafi'i, walaupun sebentar sahaja, kan, itu pun sudah diterima sebagai i'tikaf yang sah berdasarkan kepada hukum syarak dalam mazhab Syafi'i. Tetapi realiti kita hidup hari ini, kita tahu bahawa yang pertama, kita sendiri susah, kan, untuk mendapatkan cuti 10 hari secara direct, secara berturut-turut. Selain daripada susah untuk kita tinggalkan urusan hantar anak, ambil anak sekolah dan sebagainya. Jadi itu antara faktor yang menjadi penghalang kepada kebanyakan daripada kita untuk berterusan berada di dalam masjid sebagaimana yang kalau boleh kita inginkan untuk kita lakukan perkara sedemikian. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, ittaqullah mastata'tum, kan, kita bertakwa kepada Allah Taala, kita melaksanakan semua perintah Allah Taala itu, walaupun tak semua kita dapat lakukan, tetapi sekurang-kurangnya kita buat sedaya upaya kita setakat mana yang kita mampu. Maka seboleh-bolehnya kita maksimumkan waktu itu untuk kita berada di masjid walaupun kita ada pelbagai halangan. Dan alhamdulillah sekarang ni kita berada sudah memasuki fasa endemik. Itu membolehkan kita untuk banyak buat aktiviti yang berkaitan dengan masjid. Maka apabila kita berada dalam keadaan seperti ini, walaupun kita tidak mampu untuk melakukan secara keseluruhannya, tetapi kita buat setakat mana yang boleh, dan halangan-halangan itu semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, Allah Taala mengetahui apa yang kita inginkan sebenarnya, dan Allah Taala juga mengetahui apa yang kita tidak ingin. Kan, ramai di kalangan kita sebenarnya tak mahu pun untuk melakukan banyak ibadat kepada Allah. Allah Taala mengetahuinya. Dan kita juga tahu sebahagian daripada kita sangat-sangat ingin melakukan ibadat kepada Allah, itu juga dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita bercakap bahawa semuanya itu dalam ilmu Allah Taala, saya suka berkongsi sebab tadi Ustaz ada sebut tentang masalah bagaimana amalan-amalan para salafus salih tentang i'tikaf, tentang baca Quran dan sebagainya. Saya teringat bila Ustaz sebut tadi, saya teringat apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam qaul jadidnya, dan disebut dalam kitab bagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahawa antara amalan yang dituntut ketika kita berada dalam 10 malam akhir Ramadan ialah berjemaah solat Isya', kan, berjemaah solat Isya' dan berazam untuk kita solat subuh secara berjemaah. Sedangkan dalam qaul qadim Al-Imam Syafi'i menyebut solat subuh secara berjemaah, tapi dalam dia menyebut berazam untuk melakukan solat subuh secara berjemaah. Ada dua persoalan di situ. Yang pertamanya ialah kita mengetahui bahawa subuh itu sudah pun hilangnya waktu malam, kan, itu yang pertama. Yang keduanya ialah perkataan berazam, kan, kita mempunyai niat, azam, kesungguhan, kita menanamkan cita-cita yang kuat untuk kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Itu termasuk di antara amal soleh yang mendapat recommendation daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita tahu bahawa ada di kalangan kita bila dia tidur mati, kan, tidur mati. Dia tak tersedar pun. Dia bukan sahaja tak sempat untuk solat subuh secara berjemaah, dia juga terlepas sahur, kan. Sebab itu ada orang kita dia ambil ihtiyat, ustaz, ihtiyati, dia sahur pukul 1. Dia sahur pukul 12. Pasal apa? Dia takut tak sempat dan tak sedar, kan, subuh. Tak sedar untuk sahur. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita beribadat kepada Allah Ta'ala ini, keazaman tu penting, kan? Keazaman tu penting. Soal kita berjaya ataupun tidak, itu soal yang kedua, kan? Soal yang pertama, kita menanam keazaman yang kuat untuk kita melakukan sesuatu ibadat yang disyariatkan kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau sahabat-sahabat sekalian, kalau kita perhati tadi, doktor bagi penjelasan pada kita, ada satu perkara yang sangat menarik.
Yang ini patut ditulis dengan tinta emas. Iaitu perkataan doktor tadi bahawa kalau kita berniat untuk taat pada Allah, Allah tahu. Kita ada niat nak dekat diri pada Allah, Allah sangat mengetahui. Dan andai kata kita ada niat, tak ada niat nak mendekati diri pada Allah, pun Allah mengetahui. Yang ni lah rupanya yang Nabi duk pesan kepada kita daripada awal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita akan dapat apa yang kita niat. Jadi rupanya satu orang, kadang-kadang kita fikir, kenapa orang ni nampak macam beribadat tapi tak ada perubahan dalaman. Rupanya yang dalam tu Allah Ta'ala tahu. Dengan ibadat dia buat itu, apa nawa itu dia? Dia nak menuju Allah, nak mencapai Allah, nak takarub diri pada Allah, ataupun apa? Ataupun kosong hati dia. Tak pernah itu, tak pernah ada ingat nak kembali pada Allah. Maka itulah yang menjadi suatu nilai sebenarnya. Jadi itu satu perkataan yang saya rasa kalau kita amati balik, nanti bagi yang melihat rancangan ni balik, tolong pusing balik pita rakaman itu pada perkataan doktor tu. Apa yang kita niat? Kita niat taat pada Allah, Allah sangat mengetahui. Kita tak ada niat untuk dekati Allah, Allah sangat mengetahui. Walaupun kita datang dengan uniform untuk taat pada Allah. Tapi Allah sangat mengetahui, maka Allah akan layan kita sesuai dengan apa yang ada dalam lubuk hati kita. Subhanallah ya kawan. Saya nak pergi, doktor, kita sambung sikit perbicaraan kita ni berkenaan dengan kerana Ramadan ni bulan Quran. Bulan Quran. Sayyidina Ali bin Abi Talib disebut dalam riwayat, zaman Sayyidina Ali, dia berjalan dalam bulan Ramadan, dia tengok di masjid-masjid ni, orang baca Quran. Dia tengok ada kelompok halaqah baca Quran, orang baca Quran. Dan juga benda yang sama disebut pada dua khalifah. Satu disebut pada Umar Al-Khattab, satu disebut kepada Osman. Dia tengok orang baca Quran, Sayyidina Ali kata, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana bil Quran. Kata Sayyidina Ali, semoga Allah memberi nur, menyinari kubur Umar Al-Khattab sebagaimana Umar Al-Khattab menyerikan rumah Allah dengan Al-Quran. Subhanallah ikhwan. Dah mati dah orang doakan kerana Umar Al-Khattab mengajak manusia datang ke masjid, belajar Quran, mengimarahkan Al-Quran kerana syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Melihat bagaimana salaf inilah, saya hanya nak berkongsi, tapi saya mulakan dengan perkataan doktor, sangat malulah untuk kita kongsi kerana melihat cara mereka ni, rasa tak termampulah kita kan. Tapi saya teringat perkataan Profesor Dr. Mustafa As-Sibai. Dia ketika dia olah hadis At-Tirmizi, hadis Aisyah, itu Aisyah dalam bulan Ramadan, bila orang bagi kepada Aisyah duit, kita kata dirham lagu tu, sebanyak 300 dirham. Aisyah guna 300 dirham itu untuk bersedekah. Dia tak pakai kat dia. Dia bersedekah. Dr. Mustafa As-Sibai, dia guna perkataan, dia kata Ummahatul Mukminin melakukan ini pada hari Rasulullah dah wafat, dalam hayat dia. Dia kata ini adalah merupakan satu tamparan yang besar. Pada kesemua kita tahu bahawa Aisyah bukanlah golongan korporat, kaya-kaya. Tetapi dia telah berjaya dengan kadar kemampuan dia 300 dirham. Sebenarnya taklah banyak sangat doktor kan pasal dirham. Tapi dia boleh bagi 300 dirham sebagai infak. Kata Profesor Dr. Mustafa Sibai yang saya nak angkat ni, dia kata, bagaimanakah dengan sebuah kerajaan yang di dalamnya ada golongan aghnia, apa yang kamu buat di dalam Ramadan? Apa yang kamu buat untuk rakyat keliling kamu? Kerana kalau kerajaan, orang besar-besar start melakukan ini, dia kata bi'atus salihah itu dapat diwujudkan. Kita bila tengok satu pemimpin, dia pergi masjid, kita tengok aja dia pergi masjid. Kita tak tahulah dia buat apa, tapi kita akan ucap, Masya Allah, dia pergi masjid, dia pergi masjid. Dia akan bagi satu
rangsangan motivasi yang besar pada kita untuk buat benda tu walaupun kita tak tahu niat dia apa. Macam sebagai contoh, kita bawa ke zaman-zaman silam sedikitlah, saya menyebut dengan perkataan Allah maghfir lahu warhamhu kepada Tuan Guru Nik Aziz. Tuan Guru Datuk Nik Aziz kita. Bila orang tengok dia dengan uniform dia, dengan pakaian dia, rakyat teringin nak pakai lagu tu. Bila tengok cara dia, walaupun dia orang career dia politik, dia ada parti, dia ada politik, tapi dia duduk tak mana pun mulut dia qala Allah qala Rasul. Menyebabkan kita ni teringin nak jadi lagu tu. Artinya pemimpin boleh melahirkan bi'ah yang baik. Kita di zaman-zaman penghujung ni, terutama kita dalam negara-negara yang dijajah ni, bi'ah telah mengubah kita, semangat kita. Kenapa kita duduk di Malaysia, semangat kita tak sebesar kita duduk di Mekah, duduk di Madinah. Kita nak ulang alik ke masjid, nak duduk dalam masjid, nak habiskan masa. Kadang-kadang kita duduk dalam masjid daripada waktu subuh tu sampai waktu zuhur tu, kadang-kadang tak perasan kita dah zuhur dah. Kita tak keluar pun daripada masjid. Suasana tu membangkitkan semangat kita. Tapi kita berada pada satu keadaan bi'ah kita kurang membantu kita untuk kita hidupkan amalan-amalan yang sebesar ini. Saya contohkan, saya ambil daripada At-Tibyan, Dr. An-Nawawi. Dia menyebut tentang bagaimana para salaf dulu dalam bulan Ramadan, mereka dengan Quran. Contohnya, saya nak ambil di sini perkataan, dia menyebut perkataan Sayyidina Osman, Tamim Ad-Darimi, Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Imam tafsir yang terkenal, Imam Asy-Syafi'i, bagaimana dia persambut Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ni, dia guna perkataan, dia kata mereka ini kanu yakhtimunal khatmata fil yaumi walayla. Masuk saja bulan Ramadan, mereka khatam Quran sehari semalam. Dia pun mampu buat. Dia pun khatam. Dan dia sebut, Imam Nawawi sebut lagi, contoh-contoh yang ada, dia kata, dia bagi contoh Ibnu Abi Daud. Dia kata dengan sanadnya yang sahih, cerita Imam Mujahid khatam Quran dalam bulan Ramadan, anna Mujahidan kana yakhtimul Quran fi Ramadan fima bainal maghribi wal isya'i fi kulli lailatin min Ramadan. Dia khatam Quran antara maghrib ke isya' sepanjang Ramadan. Yang kita baca tafsir Ibn Katsir, kita akan jumpa perkataan Imam Mujahid. Imam Mujahid, anak didik kepada sahabat-sahabat Nabi ni. Macam ni mereka sambut. Dan disebut dalam riwayat, Sayyidina Osman, Tamim Ad-Darimi, Sa'id bin Jubair, mereka khatamatu fi kulli raka'atin fil Ka'bati. Mereka pernah mencatatkan sejarah khatam Quran dalam satu rakaat. Dalam solat depa khatam Quran dan depa masuk dalam Kaabah, depa sembahyang khatam Quran. Dan An-Nawawi bawa contoh-contoh yang begitu banyak. Saya sekadar nak ambil ini sebagai contoh, doktor. Itu saya kata tadi, hanya bawa contoh lah, malu lah kita kan. Kita malu. Kita malu. Kalau anda boleh tambah sikit kan, Ustaz. Apa ni? Sebab tak mau tunggu Ustaz tanya Ana. Kalau Ustaz tanya Ana, anda dah susah nak jawab. Dah terlintas tadi Ustaz ada sebut tentang bagaimana kehebatan kan para salafus salih boleh khatam Quran dalam satu sehari semalam, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari dan sebagainya. Saya tiba-tiba teringat kepada ungkapan Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa sebenar-benar karamah, kan, sebenar-benar karamah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia, bukannya karamah berjalan di atas air, bukannya karamah berjalan di atas udara, di atas langit. Tetapi Imam Ibn Taymiyah, dia kata bahawa sebenar-benar karamah ialah istiqamahnya manusia dalam ibadat dia kepada Allah. Kan? Dan contoh-contoh yang disebut ialah bagaimana Al-Imam Syafi'i kan, mampu mengkhatamkan Quran kan, sebegitu cepat.
Dan sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, contoh-contoh yang dilakukan oleh para salafus salih dalam satu rakaat ataupun dalam satu hari satu malam ataupun 2 hari 2 malam dan sebagainya, maka itu disebut sebagai karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebagai orang awam pada zaman yang kemudian ini, apabila kita mendengar apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, kita rasa, bilakah aku akan mampu untuk mencapai ke tahap itu? Maka ini yang disebut sebagai karamah, kan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, yang Allah Ta'ala kasihi. Jadi sebab tu kita janganlah rasa hebat sangat kalau kita boleh jadi invisible man. Sebab itu bukan karamah, kan. Kita jangan rasa hebat sangat kalau kita boleh berjalan di atas air, kerana itu bukan karamah, kan. Karamah yang sebenarnya dan kemuncak kepada karamah itu adalah apabila kita boleh istiqamah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama contoh-contoh yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Itulah yang saya terlintas. Alhamdulillah. Saya sangat teruja dengan apa yang doktor sebut tadi, iaitu bahawa karamah, Syekhul Islam menyebut tentang innama ghayatul karamah biluzumil istiqamah. Kemuncak karamah itu adalah istiqamah. Jadi siapa tak ada istiqamah, dia tak dapat karamah. Dan karamah apa, dan istiqamah apakah yang paling tinggi? Iaitu yang Quran sebut, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Kita istiqamah dalam tauhid kita, dalam akidah kita istiqamah dalam kita luzumus sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi ni. Allah bagi pada kita satu karamah yang besar. Kita tak sedar, Dr. sebut tadi betul, kita tak sedar apa dia, kita dapat karamah tu. Apa dia? Istiqamah. Sebab kita dididik karamah ni macam doktor sebut tadi, kepelikan. Benda-benda pelik ni, kalau orang boleh zikir dalam bentuk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, mai satu orang boleh zikir hu tu karamah. Kita dipahamkan tu karamah. Karamah ni kalau boleh buat pelik dengan syariat, itu karamah. Pasal itu kita kata ada macam dunia kita ni sekarang ni macam dia duduk pelik. Kita sepatutnya makin kita mengaji agama ni, kita belajar apa yang kita tahu, benda-benda yang sahih tentang Nabi ni kita nak buat. Yang itulah kita punya panduan kita dulu, keutamaan kita kan. Kita ada Nawawi tulis Al-Azkar, kita ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang tu sejak zaman dulu sampai zaman lah, tak ada ulama petikai seorang pun, baik dia berfahaman salah ataupun khalaf. Tak ada siapa petikai. Bacaan-bacaan dalam zikir pagi dan petang tu kesemuanya terima, sabit daripada Nabi. Kita kata biar dia duduk pada kurun salaf atau kurun khalaf, baik dia berpahaman salaf ataupun bukan salaf, kesemuanya terima sebulat mulut. Tapi yang tu orang tak pakai. Akhirnya orang pergi kepada satu zikir, pertama tak ada sumber, kedua dipertikaikan. Yang tu sangat orang nak pakai. Seolah-olah zaman kita ni macam zaman orang putih kata apa? Ups go down, down go up. Dia jadi kalang kelibut. Ikhwan, saya teringat satu perkataan yang saya nak ni, perkataan yang diriwayatkan daripada Abi Daud, daripada Abu Hurairah. Abi Daud menyebut, iaitu perkataan yang dikeluarkan oleh Ibu Abdullah bin Mas'ud ketika dia lalu pada ayat An-Nisa 58 berkenaan dengan amanah. Bila dia sampai pada ayat ni, dia kata satu perkataan. Dia kata, inna sawma amanatun falyahfaz ahadukum amanatahu. Abdullah bin Mas'ud kata, sesungguhnya puasa itu amanah. Maka hendaklah daripada kamu ni memelihara amanah dia. Puasa adalah amanah. Dan bila kata puasa amanah, apa yang berkaitan dengan puasa, yang membawa puasa itu kepada kesempurnaan, keindahan dia adalah amanah. Maka dia kata jagalah puasa itu baik-baik. Jagalah amanah itu baik-baik. Ikhwan, rasanya kita ada soalan. Saya kena baca soalan ni. Saya tak kena lagi. Saya tak boleh bagi doktor baca. Silap bagi kat ustaz tadi. Patut ada macam tu tadi. Ada tiga, doktor, ada tiga soalan berkaitan di bawah satu tajuk berkenaan dengan i'tikaf. Jadi saya boleh jadikan satu.
Pertama dia tanya apakah pengisian masa i'tikaf. Yang kedua dia kata bilakah waktu terbaik untuk i'tikaf. Dan yang ketiga, dan apakah syarat i'tikaf. Jadi masa bila kita i'tikaf, masa yang terbaik, dan semasa kita i'tikaf tu apa kita nak isi dengan aktiviti apa, dan apakah syarat i'tikaf. Baik, wallahu alam. Jadi untuk berlaku adil, saya guna kuasa veto saya lah Ustaz. Kita bahagi dua, tiga soalan tadi. Jadi saya jawab soalan pertama. Lepas tu yang soalan kedua tu saya jawab separuh. Okey. Kemudian hak bagi tu Ustaz tolong jawab lah, boleh lah. Baik, soalan pertama tu ialah berkenaan dengan apakah pengisian sewaktu kita i'tikaf. Sahabat-sahabat sekalian, yang menariknya agama kita ni dia dalam ibadat ni dia ada dua. Kan? Satu iaitu ibadat yang telah ditentukan, yang mana kita tak boleh memandai-mandai, kan? Untuk kita tambah ke, kita bagi kurang dan sebagainya. Contohnya rakaat semayang, kan? Kita tak boleh pandai-pandai. Daripada maghrib nak jadi 4 rakaat ke, atau nak kurang jadi 2 rakaat, tak boleh. Kan? Itu contoh yang mudahlah dalam ibadah kita kepada Allah. Satu lagi ibadah yang mana dia wasi', kan? Dia luas. Contohnya ketika kita tawaf, kan? Kita tawaf tidak ada bacaan yang spesifik yang disyariatkan kepada kita, kecuali bila kita yang pusingan akhir sekali tu, ketika kita daripada rukun Yamani nak pergi ke Hajar Aswad itu, barulah di situ Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selain daripada itu terpulang pada kita nak istighfar ke, kita nak tasbih dan sebagainya. Maka begitulah dengan i'tikaf, kan? I'tikaf ini tidak ada satu ibadat yang secara spesifik kita mesti buat yang tu, tak boleh buat yang lain, tak ada. Maka itu terpulang kepada kita. Cuma kita sebagaimana yang kita ketahui, dalam ranking ibadat itu dia ada seafdal zikir sebagai contoh, kan? Bila kita sebut tentang seafdal zikir, maka ramai di kalangan para ulama menyebut bahawa zikir yang paling afdal adalah Quran itu sendiri, kan? Maka bila kita ingin berzikir kepada Allah ketika kita beriktikaf, maka kita hendaklah bagi keutamaan dengan baca Quran. Baca Quran. Kemudian baca Quran itu pula yang paling afdal ialah kita baca Quran ketika solat. Maka dengan sebab itu disyariatkan kepada kita memperbanyakkan solat, kan? Memperbanyakkan solat. Tetapi kita tak boleh nafikan bahawa kita ni adalah seorang manusia yang mungkin letih, yang cepat bosan, ataupun nak pelbagaikan apa yang kita lakukan supaya kita ada rasa keseronokan dengan ibadah. Maka adalah kita selang-selikan, kan, apa yang yang mampu kita lakukan. Kita meniru orang lain bukan tidak bagus, kan? Mungkin kita lihat ada orang lain tidak berhenti solat sebagai contoh. Tetapi mungkin kita tak sesuai, kan? Kita solat kita jadi susah nak khusyuk dan sebagainya dengan sebab faktor kesihatan kita dan lain-lain. Maka itu terpulang kepada kemampuan kita. Maka hendaklah kita mensesuaikan dengan diri kita. Yang penting kita isi dengan ibadat-ibadat yang mana dalam waktu i'tikaf tidak ditentukan berapa banyak dan sebagainya. Itu terpulang kepada kita. Malah sewaktu kita i'tikaf, walaupun kita hanya duduk diam sahaja pun, kita tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara contoh kelebihan yang ada pada i'tikaf. Kita duduk sahaja pun itu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau kita solat, ataupun kita baca Quran, ataupun kita berdoa kepada Allah, kita zikir, kita salawat dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu, para ulama juga membincangkan antara zikir dan salawat mana yang lebih utama. Maka mereka menjawab bahawa secara keseluruhannya tidak ada mana-mana zikir yang boleh mengatasi antara satu sama lain, kan? Kecuali sebagaimana yang ada dalam nas. Sebagai contoh, jikalau kita selesai daripada solat, maka pada waktu itu subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar itu 33 kali itu yang paling afdal, mengatasi zikir yang tidak disebut dalam nas. Kemudian begitu juga dengan solawat, kan? Ada solawat pada waktu yang telah disyariatkan, maka itu mengatasi zikir yang lain. Jadi itu contoh perbahasan secara ringkas yang saya boleh sebut tentang apa yang dibahaskan oleh para ulama
tentang apa yang patut kita lakukan untuk kita meraih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kepada jawapan saya ialah iktikaf itu sendiri dia adalah luas. Maka hendaklah kita berusaha untuk membuat yang terbaik, tetapi juga dengan mengambil kira kemampuan diri kita, supaya kita dapat berterusan pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Yang baki itu saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah. Doktor telah jawab begitu jelas sekali. Saya cuma nak tambah sikit saja pada sahabat yang bertanya, iaitu berkenaan dengan i'tikaf. Saya nak ambil itu, saya nak balik kepada perkataan karamat yang doktor sebut tadi itu. Apa yang ada dalam fikiran kita? Kita niat nak taat kepada Allah, kita tak ada niat nak taat kepada Allah. Allah tahu. Orang keliling kita tak bau langsung. Siapa pun tak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Jadi dalam hal i'tikaf ni, pertama sekali, kita bawa diri kita kepada Allah. Pasal tu syarat pertama i'tikaf tu, kalau dia tak ada niat i'tikaf, tak jadi i'tikaf. Bawa diri dia. Bawa diri dia ke tempat dia. I'tikaf ni ada tempat dia. Dia bukan boleh i'tikaf di rumah, di hotel. I'tikaf di rumah Allah. Kita terutama i'tikaf dalam waktu bila terbaik kita i'tikaf sepanjang Ramadan yang akhir ini. I'tikaf dalam keadaan puasa 10 yang terakhir. Silakan. Ataupun kita nak start awal lagi, nak ambil 20 Ramadan, boleh masuk ialah ibarat i'tikaf. Bawa hati kita, jangan kita batalkan i'tikaf itu dengan hati kita menyatakan aku tak mau i'tikaf. Sebab dia penyucian jiwa, kata Imam Ibn Qayyim. Bila kita duduk, kita rimat. Kita nak tengok handphone. Kalau luar i'tikaf, kita boleh tengok serba mak nenek. Tapi dalam rumah Allah takkan nak tengok benda-benda yang tak menasabah. Tentu ada benda boleh tengok, ada benda tak. Kita rasa rimah. Bila rasa rimah, dia ingatlah hati. Silap aku main i'tikaf. Batal habis, kawan. Pahala kita batal. Habis semua tak bersambung. Berapa lama kita duduk dalam masjid pun, kalau kita dah ada hati yang begitu buah dengan Tuhan, maka kita tak akan dapat thawab dia. Berterusan dialirkan pahala kepada kita. Dan jangan sekali kita buat perkara yang membatalkan i'tikaf. Seperti meninggalkan masjid dengan tak ada sebab pada waktu yang panjang. Tak ada sebab. Bukan urusan kematian, bukan urusan keperluan keluarga. Tak ada sebab. Sahaja keluar melilau sana, melilau sini. Ataupun apa? Ataupun jima' dalam masjid. Ini semua akan membatalkan maksud i'tikaf itu sendiri, ikhwan. Maka kita duduk dalam masjid, kita boleh duduk dalam masjid, Dr. dah habaq dah tadi, kita tak terikat dengan satu amalan yang khusus, kita boleh perbanyakkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jaga diri kita, dengan nawaitu kita, nak bawa diri kita menuju Allah. Tinggalkan kesibukan dunia, memikirkan akhiratnya lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Dan kita berdoa pada Allah supaya Allah bawa sesuatu. Dalam i'tikaf ni, hikmah paling besar kita mengenal dunia, mengenal akhirat. Bahawa akan sampai masa ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kita akan balik pada Allah sebatang kara. Akan sampai masa di mana kita akan tinggalkan dunia ni, kita akan balik pada Allah. Kita keluar daripada Ramadan, kita keluar daripada i'tikaf dengan jiwa yang sebegitu, ikhwan. Allah bagi kelainan pada kita, ikhwan. Alhamdulillah, ikhwan, saya mengucapkan jutaan terima kasih. Bukan ribuan, Ustaz, jutaan terima kasih. Saya mengucap terima kasih juga kepada Ustaz Sudi bersama-sama saya. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz. Saya harap Ustaz tak serik lah dikenakan oleh saya lagi. Serik sebenarnya. Serik sebenarnya. InsyaAllah, sahabat, kalau Allah izinkan, besok saya ada lagi dengan ada lagi, Doktor. insyaAllah. Selepas waktu asar, dalam pukul 6 lagu tu, di Dewan Pengadilan Imam Syafi'i, saya dengan doktor lagi. Di sana saya memang moderator. Saya bukan panel. Kena lagi. Di sana saya moderator. Di bawah tajuk Nuzul Quran, Barakatul Quran, keberkatan Quran. Apa Quran bawa pada kita, barakah dia. Itu kita akan ambil panduan daripada Dr. Ahmad Jalaini, hafizahullah ta'ala fi dunia wal akhirah. Terima kasih pada semua sahabat. Terima kasih doktor banyak-banyak. Semoga Allah memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi, ikhwan, pada besok hari, insya-Allah. Saya akhiri dengan perkataan Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.